Hai bos semua, selamat pagi, selamat sejahtera, salam kasih sayang. Kalau pakai sepit mata macam ni, macam katak ke, macam buaya ke? Tapi sebenarnya buaya ni tak bahaya, tak nakal-nakal pun selagi dalam air. Tapi kalau dah naik darat, macam-macam perangai dia buat. Baik bos semua, seperti biasa cari ketam di Sungai Manggis. Walaupun hitam nampak manis. Bawang ditumis, sawinya kangkung, anda yang manis. So assalamualaikum. Baik bos, terima kasih dah klik video ni. Terima kasih anda support, terima kasih anda subscribe. Yang belum subscribe boleh sedekah subscribe dulu. Macam tak confident pakai speed mata ni. Baik, kali ni saya nak cerita tentang sesuatu yang sepele, remeh, yang kalau kita buat dekat Indonesia, sesuatu yang remeh tetapi serius dekat Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabat saya yang ada dekat Malaysia, baik yang belajar ke, kerja ke, atau mungkin anda yang datang ke Malaysia untuk jalan-jalan tapi sebabkan video ni ramai orang Malaysia yang tengok, terima kasih, ramai orang Malaysia yang support. Jadi saya nak berpesan untuk orang Malaysia, kalaulah ada orang Indonesia yang buat perkara ni, jangan terus kasih lunyai. Jangan terus kasih hantam. Sebab di tempat kami, yang saya nak cerita ni ialah suatu yang sebenarnya sepele. Baik, saya pernah buat video. Lepas tu saya pernah buat satu kesilapan yang bagi saya tu sebenarnya biasa-biasa saja. Lepas tu ada yang komen, dan saya nak terima kasih kepada anda yang komen, anda yang arif. Sebab itulah saya selalu katakan terima kasih kepada anda yang arif, dah komen, dah bagi saya nasihat. Itulah yang sememangnya orang Malaysia ni baik, memang baik. Tak boleh bawa bincang lah, boleh bagi tahu. Kalau tak, mungkin saya di negara lain dah makan guna gusi je tak. Yang pertama, yang sebenarnya sepele kalau di Indonesia tapi serius dekat Malaysia. Saya pernah buat video, dan di dalam video saya piwit dekat perempuan. Ini yang pertama. Nampak macam sepele, piwit ke perempuan. Kalau di Indonesia ni sebenarnya, kalau saya boleh ceritalah, ada tahapan dia. Yang pertama ialah mengganggu. Mengganggu ni dengan bukan sekadar dengan ucapan, tetapi juga tindakan, macamlah merogol. Lepas tu ada tahapan yang bawah dia menggoda. Lepas tu ada tahapan dia macam mengurat. Lepas tu yang kalau di Indonesia, dalam arti maksud dari piwit ni, bawah lagi mengurat. Sebab mengurat ni bolehlah macam keluar ayat, tetapi piwit ni sekedar kode, macam macam itulah, tak sampai keluar ayat, sekedar kode, macam nak bagi tahu ke orang yang kita nak bahwasannya kita tu ada. Itulah kalau di Indonesia. Dan saya sangat bersyukur sebab ada yang bagi tahu saya, ada yang nasihat saya dalam komen tu. Sekejap saya bacakan. Jangan buat piwit. Bagi kami di Malaysia, itu tanda biadab kepada wanita. Jangan buat lagi. Tak tahu tak apa, jaga akhlak di Malaysia. Duduk di Malaysia, jaga adab, rukun negara kami, kesopanan dan kesusilaan. Tapi tak tahulah. Itulah saya nak share. Kalau anda orang Indonesia yang tengok video ini, sila faham. Dan kalaupun ramai yang tengok video ini adalah orang Malaysia, kalau ada orang Indonesia yang mengatakan piwit, boleh bagi tahu dulu. Sebab di tempat kami piwit ni masih dalam tahap mengurat, hanya sekedar kode. Macam itulah bos semua. Tapi kadang-kadang kita bagi tahu pun, piwit saja bro.
Yalah, kalau di Indonesia seperti biasa, tetapi saya risau jumpa dengan orang yang piwit, yang dia pun mood tak baik, terus kena terajang, terus kena, bukan, ada juga lah yang komen, bukan setakat bro jangan buat lagi nanti subscriber lari. Ada lagi yang komen, bukan setakat lari, takut ada yang lapor polis, takut ada yang report polis. Jadi memang sebenarnya hal yang sepele di tempat lain kadang-kadang ada hal yang sepele tadi itu menjadi sesuatu yang penting yang perlu kita jaga. Contohlah bahasa saya dengan bahasa yang di kampung saya, pergi dengan berangkat. Kalau di kampung saya, pergi maknanya untuk kerja, berangkat pun untuk kerja. Tapi kalau di kampung istri saya, kampung mertua, berangkat ni untuk orang yang mati. Maksudnya orang yang dah meninggal, lepas tu dah siap dimandikan, dah masuk keranda, nak berangkat ke kubur. Jadi kalau untuk orang hidup, contohlah pakcik nak berangkat kerja ke, ini satu kesilapan. Dia ingat kalau kita ucapkan di kampung mertua saya, ini akan menjadi ingat aku dah mati ke. Sekali lagi saya nak berpesan kepada kawan-kawan saya yang kerja di Malaysia, yang belajar di Malaysia, piwit tak boleh. Untuk perempuan kecil ke, perempuan besar ke, perempuan dah berpunya ke, atau dah tua ke, jangan buat piwit di Malaysia. Faham ke tak faham ni? Mungkin kalau okey lah, saya cakap Melayu, cakap Malaysia, tapi slang-slang Jawa pun ada lagi. Mestilah anda pun dah faham. Okey, yang seterusnya, hal yang sepele, sebenarnya sepele di Indonesia, atau yang kita buat ni satu perkara bukan biasa. Tapi kalau kita buat taklah macam mengganggu sangat. Tetapi kalau kita buat di Malaysia, perkara yang sepele, yang remeh tadi dekat Indonesia, kalau kita buat di Malaysia akan menjadi sesuatu yang tak menyenangkan. Rasa orang terganggu. Itulah. Okey. Yang seterusnya ialah ambil gambar, ambil video dengan sengaja, lepas tu menyiarkan, lepas tu nak dijadikan untuk bahan seronok. Ini stop lah. Saya selalu mengingatkan untuk saya sendiri, dan saya pun ramai kawan yang sebab saya duduk di kawasan industri dekat Sungai Weh, ramai perempuan, dan memang selalu kalau kita nak buat video satu shot ke apa, satu tempat, kita tak boleh halang orang nak lalu. Tetapi kalau memang terpaksa, okeylah, kita fokus dekat konten apa yang kita nak sampaikan. Jangan memang saja-saja cari tempat perempuan, lepas tu menyiarkan. Ini satu kesilapan yang besar, dah boleh dikatakan mengganggu seksual lah. Untuk sahabat-sahabat saya mungkin yang suka ambil video, bolehlah. Yang silap tu memanglah kita manusia, memang tak lepas dari kesilapan, dan yang orang yang baik itu selalu memperbaiki apa yang menjadi kesilapan dia untuk diperbaiki lagi. Apa semua macam mana? Jadi kalau ada orang Indonesia yang buat perkara di Malaysia yang sebenarnya remeh, sebenarnya memang tak baik. Ada yang benda biasa, ada yang benda yang baik. Tetapi kadang-kadang kita menilai sesuatu yang biasa atau taklah sangat. Taklah sangat, itulah. Tetapi di Malaysia, perkara yang sebegitu di Indonesia tak boleh dibuat di Malaysia. Baik, yang seterusnya, yang selalunya kita tengok di jalan raya. Dekat jalan raya, kalau dulu saya pun biasalah bermain-main dengan horn. Macam ada orang terkejut sikit, terus tekan horn. Dan saya dari 2017 sampailah sekarang tak pernah pakai horn lagi, tak pernah bunyikan horn lagi, sebab saya duduk belakang. Itulah, bukan? Tak, maksud saya memanglah saya pun dah sekarang nak menggunakan horn ni macam baru je postman datang tekan horn.
Baik, yang satu perkara yang biasa, yang remeh dekat Indonesia, tekan horn, lalu tekan horn, tepi simpang tekan horn, nak mendahului pemandu lain, kita bunyikan horn. Tetapi di Malaysia jangan buat suka-suka buat horn. Horn di Malaysia ni ialah untuk suatu perkara yang penting. Contohlah dekat traffic light, lampu dah hijau, lepas tu pemandu depan tu tak gerak lagi, kita boleh tekan horn, dan itu pun horn kita tekan dengan rasa kasih sayang dan manja-manja. Itulah. Jadi apa yang baik kita mantapkan lagi, apa yang tak baik kita berbagi. Baik semua, terima kasih dah klik video ini, terima kasih yang dah support, terima kasih yang dah subscribe. Yang belum subscribe boleh sedekah subscribe dulu. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.